ukuran bahu kebiasaannya kita akan bahagi 2. Okey. Dada bahagi 4, pinggang bahagi 4, punggung bahagi 4. Okey, ini biasanya formula yang kita akan buat. Okey. So sekarang ni 17 bahagi 2. Jadi kita tengok dekat pembaris ni 17. Okey. Ini pembaris yang baru. Pembaris yang sebelum ni memang tak ada. Okey, saya buat penambahbaikan. Jadi saya letakkan pembaris ni ada untuk ukuran untuk formula bahu. So ni formula bahu bahagi 2. So bahu bahagi 2, 17 bahagi 2. So kita nampak dekat sini. So ni 8 setengah. So terus tak tulis 8,5. Okey. Kalau tak tulis pun tak apa, kita terus tanda sini 8,5. Okey. Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. 8,5. Dah ada dekat sini. Okey, 14, 15, 16, 17. Okey. Kalau nampak lah. Okey, so sini ada nombor 1 ni. Ni formula bahu. Bahu bahagi 2. Sebelum ni cuma ada formula dada, pinggang dan punggung. So saya ada tambah satu formula lagi lah dekat sini. So jadi ini adalah formula bahu. So 1 bersamaan dengan 2. So jadi kalau katalah bahu tadi 17 bahagi 2, kita tengok dekat nombor yang atas ada satu nombor kecil dekat atas ni 14, 15, yang tengah-tengah tak ada nombor ni, nombor ganjil ni adalah yang tengah-tengah ni lah. Okey, jadi ni 16, 17, 18, 19, 20. So saya ambil sampai 20 je. Kebiasaannya bahu kita pun lebih kurang paling-paling tidak pun dalam 20 je. Sebab ini adalah sebelah hujung ni dia melengkung. Jadi dia tak sesuai untuk terus sampai bawah. Jadi saya ambil sampai 10 sahaja. Okey. So jadi 17 bahagi 2, kita tengok dekat sini. So jadi 8,5. Okey. So dekat sini pula 43 bahagi 4. So kita tengok dekat pembaris ni, sebab nombor pun saya dah besarkan. Okey, sebelum ni nombor tu kecil. So biasanya orang tak nampak. So jadi dekat sini 43 bahagi 4, kita tengok nombor yang kecil dekat atas ni, 43 tu dekat mana. So katalah nombor dia, yang ada nombor dekat sini saya tulis semua nombor genap. So jadi nombor yang ganjil tu di tengah-tengah ni. Okey, jadi kalau dada 43, dekat sini 42, 43. So kita buat macam ni. 43 dekat sini. So jadi 10, ni 10,5. Jadi 10 3/4. So 10 3/4. So yang ni 39, pinggang 39. Kita tengok dekat sini kat mana 39. So 9 3/4. So ni punggung 48. So jadi kita tengok dekat sini 48 tu kat mana. So 48 tu dekat 12. So kita tak dia nombor 12. So jadi benda tu mudahkan kita untuk lukis pola. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So untuk garisan bahu ke dada, okey. Kalau 43 10 3/4 ni, lubang lengan tu jadi besar. Jadi kita boleh kurangkan kita boleh ambil daripada garisan dada ni 10 inci sahaja. Okey, maknanya saya tolak 3/4 inci ni. Okey. Pada permulaan, tapi buat dulu nanti baru tahu. Okey. So jadinya daripada biasanya kalau kita nak dapatkan garisan bahu ke garisan dada, kita nak dapatkan bentuk lubang lengan sebelah sini kan. So jadi kalau 43 ni tadi kita tulis ni 10 3/4, tolak 3/4 ni, ataupun kita tolak 1 inci daripada 10 3/4 ni, jadi 9 3/4. Okey, kita boleh tolak je 3/4 ni, ataupun kita nak tolak lagi, nak kecilkan lagi lubang lengan tu sebab tangan tu tak besar sangat. Okey, jadi bila tangan tu tak besar sangat, tangan tu kecil. Kadang-kadang ada orang dada besar tapi tangan kecil. Jadi kita tolak tu sikit, kita kena tolak banyak. Kita kena tolak banyak. So kalau orang tu dada besar, tangan pun besar, kita jangan tolak banyak. Okey, so jadi 10 3/4, saya tolak 1 inci, jadi 9 3/4. Okey, so tanda kat sini juga 9 3/4. Okey, jom kita garis. Okey, kemudian ukuran labuh pinggang ke bahu ke pinggang. So untuk kita dapatkan garisan pinggang, kita kena ada ukuran bahu ke pinggang. So bahu ke pinggang
17 inci. Okey, 17 inci. So saya garis. Okey, kita garis dulu. Okey, lepas tu ukuran pinggang ke punggung. So saya tinggi, jadi saya tak ambil ukuran 8 inci, saya ambil 9 inci. Okey, ambil 9 inci. Okey, lepas tu ukuran dada. Dada 43. Kita tak, kalau kita tak ada ukuran ni tadi, kita tak buat ni tadi, kita dah tengok dia dekat pembaris ni 43 tu dekat mana. So dekat sini. Kita tandakan aja. Sini ada 42, 43, 44. Ada nombor dekat sini. Dia memang ada formula dah ada formula. Okey. So formula dada dia tadi, dada ni 43, so kita terus tanda. Okey, tambah 1 inci. Okey, untuk kelonggaran. 43 ni adalah ukuran kelonggaran. Saya tambah 1 inci. Jadi pola dah siap basi jahit. So jadi ukuran pinggang. Okey, pinggang 39. Saya tandakan sini 39 tambah 1 inci setengah. Okey. Punggung pula, punggung bahagi 4 48. Saya tandakan 48 sini. Okey, tambah 1 inci. Okey. Lepas tu kita buat satu garisan lurus. Okey, kita letak di baris kita macam ni. Okey, kita buat satu garisan lurus. Okey, daripada bahu turun 1 inci. Okey, lepas tu daripada ukuran ni bahagi 2. So bahagi 2 tu tak payahlah keluar kalkulator, nak kena bahagi 2. Ambil je tali tip ni daripada point ke sini ke daripada point sini ke sini, kita lipat dia tali tip tu. Garis. Okey, kita tandakan. Okey, lepas tu seperti biasa, okey, mana yang pernah join kelas yang sebelum ni. So kalau bahu 17, untuk kita dapatkan ukuran leher kita yang selesa, kita tambah 2. Ini formula untuk kita dapatkan ukuran leher. Jadi 17 tambah 2 sama dengan 19. Jadi kita tengok dekat hujung pembaris ni, nombor 19 tu dekat mana. So kita letak dia nombor 19 tu dekat sini. So kita tandakan. Okey. Lepas tu kita dapatkan ukuran, letakkan pembaris tu dekat hujung ni. Kita nak dapatkan pula labuh yang bahagian depan dekat 19. And then kita tambah 1 inci. Okey. Lepas tu kita buat satu garisan bahu. Okey. Lepas tu kita naikkan setengah inci. Dekat pembaris ni dia ada satu garisan. So yang pembaris baru ni saya dah besarkan sikit dia punya garisan tu. Okey. Jadi garisan tu letak dekat sebelah bawah macam ni. Okey, ataupun kita ukurlah senang. Basi setengah inci. Kalau tak ukur pun tak apa. Just kita letak je bawah daripada garisan tu. Kita terus garis. Okey, garis macam ni. Okey. Daripada hujung ni turun setengah inci. Jadi pola ni dah siap basi jahit. Okey. So kita nak dapatkan bentuk lubang ni. Okey. Sebelum tu kita daripada garisan bahu ni turunkan 3/4 inci. Okey, so daripada sini ke sini untuk bahagian belakang. So satu pola kita nak guna depan dan belakang. Okey, untuk bahagian depan. Okey, leher tu kita garis macam ni. So yang ujung ni kita kena rata. Jangan buat ternaik macam tu. Okey. So untuk bahagian belakang kita letak pembaris macam ni. Kita garis. Okey. So kemudian lepas tu dekat yang kita masukkan tadi ni, dekat yang kita bahagi 2 tadi ni. Okey. Masukkan setengah inci. Kita buat satu garisan macam ni. Dan daripada sini ke sini kita nak bentuk. Okey. Jangan keruk terlampau banyak. So jadi kita ambil macam ni sikit. Lepas tu kita terbalikkan. Kita temukan garisan tu. Okey, jadi macam ni. And then Okey. Lepas tu bila
kita nak dapatkan bentuk bahagian tepi ni, kita garis macam ni. Okey. Lepas tu kita nak dapatkan garisan tepi punggung ni, kita nampak tak? Tadi saya bentuk terbalikkan macam ni. Okey. And then kita terbalikkan pula macam ni. Okey, untuk dapatkan garisan punggung. Okey. Kita boleh turunkan, kita boleh naikkan. Kalau naikkan kita buat macam ni, dia akan jadi kembang bahagian bawah. So jadi kita nak bahagian bawah dia tidak terlampau kembang. Okey, kita boleh letak macam ni je pun boleh. Okey, sebelum tu kita buat satu garisan. Kita nak tahu labuh kain tu. Kita tekur dulu labuh kain tu. Saya ambil 38. Okey, 38. Buat satu garisan. Okey. So kita nak make sure yang atas ni dengan bawah ni sama. Okey, biasanya kalau kurung moden kita akan buat macam tu kan. So sama. Okey. Jadi ini ke sini kita buat lurus lah. Kita buat lurus, ataupun kita boleh keluarkan suku inci, ataupun kita boleh nak cutting, kita masukkan sikit dalam suku inci juga. Okey, jadi kita letak pembaris kita, kita dah boleh agak dengan garisan bawah ni kita nak letak dekat mana. So letak dia baris macam ni, terus garis sampai bawah. Jadi garisan tu bertemu dekat yang garisan luar. Bila punggung besar, cantiknya biar dia keluar sikit. Jangan kita kuncupkan, tapi terpulang ikut masing-masing lah. Okey, so bahagian tepi ni kita nak, katalah kita nak bagi dia bentuk sikit, curve sikit. Jadi kita bentuk macam ni. Okey. So untuk bahagian belakang, so satu pola ni kita nak guna depan belakang. Okey. Tandakan setengah inci. Okey, saya nak ambil pens. Okey. Kita jumpakan poin pertama, kedua, ketiga dan keempat. So jadi kita balikkan macam ni, pembaris ni. Okey. Kita garis. Okey. Okey. So dah jadi pola bahagian kurung moden untuk bahagian depan dan belakang. Okey. Lepas tu dart mercu ke mercu biasanya. Okey, mercu ke mercu 8 inci. Saya punya 8 inci lah. Mercu ke mercu 8. So saya ambil daripada hujung tepi sini 8 bahagi 2. Okey, ataupun ni ada bahu, formula bahu kan. Formula bahu bahagi 2, so kita letak di sini. Kalau 8 dekat 4 lah. So kita tandakan kat sini. Okey, 8 bahagi 2. Tandakan. Dan kita buat dulu satu garisan macam ni. Okey. Untuk garisan labuh dart bawah 4 inci setengah. Okey. Untuk labuh bahagian atas kita ikut ukuran bahu ke mercu. So ukuran bahu ke mercu. Okey. Bahu ke mercu lebih kurang 12 inci. Daripada bahu ke mercu saya 12 inci kat sini ya. Okey. So jadi saya garis. Okey. Okey, jadi kita dah dapat untuk kita buat dart. Okey, macam mana pula kita nak bentuk dia jadi kurung princess? Okey. Untuk yang berbadan besar, okey, untuk yang berbadan besar sesuainya. Okey, daripada garisan pinggang, okey, pada garisan pinggang naikkan 1 inci setengah ataupun 2 inci. Okey, terulang. So daripada garisan bahu, daripada garisan punggung, okey, saya buat satu ni lah biar nampak. Okey, nampak perbezaan. Kita boleh keluarkan setengah inci ataupun 3/4 inci ataupun 1 inci. So kalau kita nak kembang lagi, terpulang lah macam mana kan. So jadi daripada garisan ni ke poin sini, okey, kita balikkan macam ni. Okey, saya ambil yang ukuran luar sekali. Okey, kalau nak ukuran 1 inci pun, nak ukuran yang 3/4 inci boleh. Yang setengah inci tu dia dah langgar dekat kita punya garisan tepi punggung ni. So jadi kita ambil garisan yang 3/4 ataupun 1 inci.
Jadi saya ambil yang 1 inci, saya buat satu garisan macam ni. Okey. Okey. Lepas tu kita buat satu garisan macam ni. Kita garis lengkung. Okey, garis lengkung. Okey, kita letak garisan yang lurus tu sebelah bawah ni. Okey. Dia sebenarnya kalau kita nak tahu garisan ni sesuai yang mana, okey, kita nak tahu dia punya labur baju tu sesuai yang mana. Okey, so kalau kata sini 38, kita letak tali tape tu dekat sini, so kita gerakkan dekat mana. So kalau nak yang sesuai tu kat sini lah. Macam tu. So kalau nak tahulah. Okey, so jadi kita ikut je, kita garis je. Okey. Pun boleh. Jadi kita tahu jahit dia punya yang bahagian hujung ni naik dia berapa kita dapat. So kalau selalunya orang akan tanya berapa naik kat hujung, berapa. So jadi yang kalau kita nak tahu, bila kita letak je hujung ni, okey, tukur kat sini dan dia akan tahu dekat sampai kat hujung ni, jadi jatuh baju tu cantik. Okey. Lepas tu bila kita nak bentukkan kita punya garisan princess line, okey. So jadi kita dapatkan dulu garisan ni, okey. Ni garisan yang tadi kita dah buat. So jadi kita letak dia pembaris ni dekat sini, dekat line ni, okey. Line ni katalah kita masukkan line ni dekat mana yang sesuai, okey. Macam saya punya ni dia besar, so jadi okey, kat sinilah. So kalau kita ambil kat sini pun boleh, nampak tak? Okey, kat sini pun boleh. Jadi biar dia kena sentuh dekat garisan yang sebelah sini. Yang paling tepinya ada 1, 2, 3 garisan. So jadi kita temukan dekat garisan yang sebelah tepi sekali. Okey. Kita letak je garisan tu kat situ. Okey. Lepas tu kita garis sampai jom dekat tanda ni. Okey. Kalau tak temu pun tak apa, kalau nak temukan pun tak apa. Okey. So janji bila kita jahit nanti dia tak berkedut. Okey, ada satu lagi ada satu lagi garis yang kita boleh buat, dot di bahu. Okey. Dot di bahu tu, okey, kita boleh buat untuk line belakang. So jadi line untuk dapatkan yang dekat bahu belakang tu kita buat macam ni. Okey. Kita jangan ambil yang bahagian yang lurus ni, okey. So kita ambilkan bahagian dia macam ni, yang ada melengkung ni, okey. Kita dapatkan line belakang. Sama juga kita mula daripada garisan yang sebelah hujung ni sekali. Okey. Kita tandakan dekat sini. So, kita ukur dulu berapa kesesuaian. Okey. Dia lebih kurang dalam 3 inci ataupun setengah bahu. Okey, setengah bahu ataupun kita boleh naikkan. Kalau boleh jangan terlebih turun daripada garisan hujung bahu ni. Okey. Kalau boleh kita naikkan sikit macam ni pun tak apa. Kalau nak dekat sini pun boleh. So jadi kita garis je. Okey. So jadi ini kita boleh guna untuk line belakang ataupun line depan pun boleh. Ataupun ini kita gunakan untuk line bahagian hadapan. Okey. Siapa pernah nampak dua line ni? Okey, siapa pernah nampak? Alhamdulillah, terima kasih Syaimah. Okey, memang memudahkan, alhamdulillah. Okey. Bila kita dah dapat bentuk macam ni, okey, kita dah dapat line macam ni, okey. Abang, cuba abang sekejap. Abang naikkan sikit kamera. Okey, macam ni. Okey. So sekarang ni kita tadi mula-mula kita dah bentukkan untuk baju kurung moden. And then bila kita dah buat dot, kita dah masukkan dot. So kenapa kita kena dapatkan garisan dot ni? Supaya bila line princess kita buat tu ngam-ngam betul-betul jatuh dekat kita punya garisan dada. Okay, kalau kita salah ukur, katalah kita pandai-pandai kita nak buat sampai ke tepi ke apa kan, so nanti dia akan ke tepi lah. Bila jatuh garis princess tu dia akan duduk di tepi dada kita. Okay, so jadi kita dah dapat garisan ni, kita ni untuk belakang ataupun ni tak nak buat, kita nak buat ni depan belakang pun tak ada masalah. Saya dah buat dua-dua baju, tak ada masalah. Okey. So kalau kata tak nak guna ni, kita nak guna ni je. Okey, kalau kita guna ni,
Maknanya kita kalau katalah kita nak buat mak-mak kan yang breastfeed tu, kalau dia guna garis princess line yang daripada bahu ni, dia boleh masukkan zip sorok. Okey, dia boleh masukkan zip sorok dekat sini. Okey, so untuk kita dapatkan kembang bahagian bawah. Okey, kita dapatkan kembang bahagian bawah ni. Okey, so ini garisan dart yang kita ada ni. Okey, jadi kita bentukkan sahaja ikut bentuk dart. Okey, jadi garisan dart ni kita ambil daripada atas ni terus sampai bawah. Okey, terus sampai bawah. Sini pun sama, terus sampai bawah. Kita ambil daripada ujung, macam ni. Okey. So ada orang akan tanya daripada sini berapa, sini semua berapa. Tak perlu, kita buat ni je. Kita ikut je garisan dart ni. Okey, ataupun katalah kita nak buat kembang lagi, jadi kita ambil terus daripada garisan sini pergi sini, daripada sini pergi tengah-tengah. Maknanya antara dua ni kita boleh bahagi dua pun boleh, tak ada masalah. Dia akan tambah lagi ekstra kembang. Okey, bahagian bawah ni tak ada masalah. Cuma bahagian atas ni penting dah, supaya dia jatuh tu betul-betul dekat kita punya atas garis dada. Okey, macam mana cara nak buat lengan pula? Okey, cikgu tak clear. Clear kenapa tu? Kamera kot. Suara pun slow, dah kuat dah ni. Sekejap. Dah habis kuat dah. Mic tak ada. Mana mic? Okey. Rasa dah habis menjerit dah saya dah ni. Dengar tak? Okey, saya nak tahu dengar tak? Sebelum kita ke selanjutnya, saya nak tahu dengar ke tak? Dia tak apa. Kat mana Dengar tak suara? Cuba beritahu dengar ke tak dengar. Okey, dengar? Dah habis kuat dah menjerit dah ni sebenarnya. Okey. Okey, kalau dengar kita mulakan balik. Kita teruskan. Okey. So, kita nak dapatkan lubang lengan kita. Lubang lengan kita tu kita kena mula daripada ni, bukan daripada atas. Okey? Bukan daripada garisan atas, kita mula daripada garisan ni. Okey, so kita ukur. Ukur berapa yang kita dapat. Okey, berapa yang kita dapat? Ukur. Okey. Okey, saya dapat kat sini 11 inci. Okey. So dari sini, dari point sini pergi ke sini, berapa? Kita ukur 8/3/4. So kita pindahkan ke sini 8/3/4. Okey, 8/3/4 tu di sini. Okey. Lepas tu kepala lengan saya buat standard 5 inci setengah. Okey, 5 inci setengah. So saya macam mana tahu 5 inci setengah? Saya dekat tepi ni saya ambil garisan tepi ni je. Okey, 5 inci setengah. Okey, lepas tu kepala lengan tu yang ni, sini ke sini 5 setengah. Okey. Ini saya buat standard untuk lengan besar, kecil, kurus, semua standard. Okey. So lepas tu buat satu garisan. Okey. Ni 11 inci. Okey, saya letak pembaris ni, saya nak tengok pun 11 inci tu dekat mana. Okey. Jangan letak dekat bawah garisan sebab ini akan ini dia punya dia nampak tak? Okay, sekejap. Ini dia punya guideline. Okey, yang ini guideline. Okey, so guideline tu, jadi bila kita letak pembaris ni 11 inci tadi kita ukur. So daripada sini ke sini kita letak dia pembaris tu dekat mana 11 inci kita dapat. So guideline kita kena, pembaris ni kena melalui guideline tu. Okey, maknanya dekat sini. Okey, 11 inci. Okey. So jadi daripada sini ke sini 11 inci sama dengan lubang lengan yang kita dapat tu. Okey. Kalaulah terlampau besar, jadi kita kena naikkan lagi garisan dada ni. Katalah kita ukur-ukur lengan tu besar sangat, okey. Masih besar, kat sini masih besar. So jadi kita naikkan, okey.
So lepas tu daripada sini ke sini, okey, yang 11 tadi tu, okey, sini ada garisan terpotong. So jadi kita ambil sini, kita lipat 3. Kita tali tape ni, okey, bukan lipat macam ni, bukan lipat macam ni, okey. Kita ambil ni macam ni, okey. Lepas tu kita lipat 3 macam ni. Ambil tali tape tu lipat 3 je. Okey. Ada orang siap dia bagi dengan kalkulator, bagi 3. Terpulang. Yang mudahkan kita. Okey, so tanda sini. Tanda sini. Okey. Bahagian atas ni naikkan 1. Okey, antara dua garisan ni kita ambil setengah inci. Kita masukkan setengah inci. Okey, sini. Okey, kalau tak faham nanti tengok ulang-ulang. Ulang-ulang sampai faham. Okey. Bila tanda garisan tu dah ada kat sini, jadi kita buat satu garisan merah macam ni. Okey, kita buat satu garisan lurus macam ni. Bukan sengit sikit, bukan sengit macam ni. So kita buat satu garisan lurus. Then kita letak dia pembaris ni, kita ambil lengkung yang bahagian dalam ni. Okey, kita ambil lengkung yang bahagian dalam. Buat macam ni. Okey. Kita temukan dulu garisan yang first ni, garisan yang ni, yang masukkan, yang keluar 1 inci, yang ni masuk setengah inci. Ni point dia 1, 2, 3. Okey, kita letak dia pembaris tu dekat sini. Okey. Lepas tu kita baris. Tak payah sampai habis, sampai situ je. And then lepas tu, okey, bahagian atas ni kita perlukan garisan yang rata tu lebih kurang dalam setengah inci. Lepas tu kita temukan je garisan tu. Sini, pergi sini. Okey. Lepas tu kita nak buat garisan belakang. Okey, garisan belakang. So ni bahagian depan, kita nak buat bahagian belakang. So ni bahagian depan tadi. So kita cuma keluarkan sikit saja macam ni. Tengok. Okey, kita temukan balik point ni, pergi sini. So terus je garis. Okey, masuk yang bahagian bawah ni lebih kurang dalam suku inci. Okey, yang ini setengah inci, yang ini suku inci. Saya cuma letak je pembaris tu. Pembaris tu macam ni tadi. Okey, saya cuma larikan sikit je, turunkan sikit je macam ni. Okey, jumpakan lain. Faham, tengok ulang-ulang. Apa? Tadi dia reconnect ni. Disconnect. Okey, boleh nampak tak? Tak clear gambar. Tak tahu macam mana nak bagi clear dah. Okey, nampak? Okey. Boleh nampak kan? Okey. So kita teruskan. Okey, labuh tangan. Okey, labuh tangan 23. Ini 23 inci. Okey, kita garis. Okey. Lepas tu hujung tangan. Okey. Hujung tangan kalau tak nak buat zip, biasanya kita ukur je lah hujung tangan tu. Okey. So saya tak nak zip, saya nak buat ukuran tu 6 inci tambah setengah inci basi jahit. So yang ni dah siap basi jahit. So letak dia pembaris ni macam ni. Terus baris. Okey. Okey, terus garis. Okey. Okey, lepas tu yang bahagian hujung tangan tu kita bentuk, kita masukkan sikit. So jadi bahagian ni kita letak lurus. So yang ni kita garis, masukkan ke dalam. Okey, andai kata kita nak bahagian depan ni kita nak buat dia besar, okey? Ataupun kita nak buat getah bahagian hujung depan tu
So, jadi kita letak je pembaris macam ni. Okey. Kita letak je pembaris macam ni. Yang ini saya buat anggaran je, daripada sini ke sini saya bahagi dua. Okey, daripada sini hujung tangan ni, pada hujung tangan sini, okey, saya bagi dua, ataupun sini ke sini pun bagi dua pun boleh. Ke sini ke sini. Tapi saya ambil, saya nampak bila saya letak pembaris tu dia sesuai dekat sini. Okey. Dia sesuai dekat sini. Jadi saya ambil garisan tu di sini. Okey, kita ukur dulu lah berapa kita nak. So kalau kata kita nak lebar lengan tu dalam 8 inci, so kita tanda 8 sebab katalah kita nak buat tangan getah tangan getah. Okey, kita letak macam ni. Okey, kita tak perlu ambil sampai hujung sebab nanti bahagian lengan ni dia jadi besar. So jadi kita garis je. Okey, ni kalau kita nak buat tangan getah. Okey, ataupun kita guna ni je Okey, kita nak cantikkan balik, kita tak nak dia tajam. Okey, so sekarang ni kita nak ukur dulu lubang lengan kita yang kita dapat tadi, biar lebih dari yang 11 inci ni. Okey, kita ukur ikut garisan warna merah ni. Sebab garisan warna merah ni depan, yang ni belakang. So kita ukur dulu. Okey, lebih dekat bahagian lengan ni, lebih dia dalam 3/4 inci. Okey, so bahagian sini mesti lebih dari sini. Jangan sama, jangan kurang. Okey, kalau dekat sini 11 inci, so dekat sini kena lebih. Lebih tu lebih kurang dalam 11 ataupun okey, kalau sini 11, okey, maknanya yang warna merah ni dia kena 11 3/4 ataupun 12 inci. Kalau kita nak lebih sikit 12 pun, kita jangan tambah kat sini, kalau boleh kita tambah dekat sini. Okey. So sekarang ni macam mana kita nak jadikan dia princess line. Okey. So kita nak jadikan dia princess line. So saya potong dulu. Okey, saya potong ni dulu. Lagi 10 minit. Okey. Saya nak buat live ni lebih kurang dalam 1 jam sahaja. So kita ada masa lebih kurang dalam 10 minit. Okey. Okey, siapa yang nak order pembaris? Okey, siapa yang nak order pembaris? Harga dia RM60. Walaupun saya dah buat penambahbaikan, harga saya tak tambah, harga sama sahaja. Okey, harga dia sama sahaja. Okey, RM60 untuk pembaris. Okey. Okey, pembaris RM60. Siapa yang nak order, harga dia RM60. So boleh contact 013-993-7333. Ayah nak yang apa? So saya nak ambil line yang ni. Okay, saya nak ambil line ni. Sebab biasa orang akan guna line ni. Okay, siapa yang nak order pembaris 013-993-7333. Okay, pembaris saya baru ambil semalam, dah habis. Tinggal sikit, tinggal ni je. Yang saya order semalam dah tinggal ni je. Yang lain semua dah post dah. Okay, so macam mana kita nak tambah? Yang ni saya dah potong. Saya dah potong bahagian ni. Okay, saya tambahkan dekat sini. Okay, kita buat satu garisan.
garisan. Nak order kertas pola pun boleh, tak ada masalah. Okay, nak order kertas pola pun boleh. Okay, lepas tu kita ambil balik garisan yang tadi tu. Okay, garisan dot. Kita ikut garisan dot tu. Kita ikut je garisan dot. Kita lurus. Ikut lurus je. Okay. Lepas tu macam mana nak betulkan balik dia. Kita letak yang ni. Okay. Kita ikut yang tanda tadi tu. Tanda tadi tu. Okay. Kita dapatkan balik line dia. Okay. Kita dapatkan balik line tu. Okay. Tak perlu kita potong gigi buaya. Pernah dengar tak nama gigi buaya? Tak payah kita potong gigi buaya. Sebab kita nak guna kertas ni kertas lama. Kita nak guna lama. Kita nak kertas pola kita tu tahan lama, simpan lah, gantung ataupun kita simpan file, masuk file. Okay, so kita dah dapat baju princess line. Okay, katalah saya tak potong tadi, bentuk ni dia jadi A cut macam ni kan. Macam nak cancel lah. Okay, kalau kita tak potong ni tadi, katalah kita nak buat baju A cut, malah nak buat princess cut ni kan. Okay, so kita gabung aja balik. Kita gabungkan aja balik pola ni. Okay, dia jadi A cut. Okay, macam ni nampak tak? Dia jadi bentuk A cut. Kalau kita dah potong tadi, kita dah tambah kembang, okay, dia jadi princess cut.